Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Inklusif. Kali ini kami bawakan temu bual khas bersama Menteri Pengangkutan Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Banyak yang ingin ditanyakan oleh warga masyarakat, dan dengan skop perbincangan kita pada kali ini, MOT, Kementerian Pengangkutan, melindungi keluarga dan juga memulihkan ekonomi. Yang Berhormat Datuk Seri dilantik semula ke kementerian yang sama. Jadi adakah ini membantu dari segi kesinambungan dasar inisiatif Yang Berhormat Datuk Seri sebelum ini? Ya, memang benar. Di mana saya telah dilantik oleh PM ke-8 Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin pada tahun lalu dan berkhidmat di bawah beliau selama hampir 18 bulan sebagai Menteri Pengangkutan. Dan sudah tentunya pada masa itu saya hanya berada pada hari ke-8 dan terus kita masuk ke PKP. Dan sejak hari itulah kita berdepan dengan penularan wabak COVID-19 dan sehinggalah diganti dengan PM ke-9 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Bagi saya ucapkan terima kasih di atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan sudah tentunya ia memberi saya terpaksa mengalas satu tanggungjawab yang bagi saya berat kerana saya telah mengetahui fungsi Kementerian Pengangkutan kerana sebelum ni pun telah memegang jawatan yang sama. Dan sudah tentunya dari segi kesinambungan kerja saya ataupun apa juga dasar yang telah kita buat, bagaimana kita melawan pandemik COVID-19, kesemua ini merupakan satu tindakan yang memerlukan kesinambungan. Kerana pada 18 bulan yang sebelum ni, kita tumpu kepada pengawalan ataupun pencegahan. Dan selepas ni, pembukaan sektor ekonomi. Sudah tentunya perlu satu dasar yang berlandaskan kepada pematuhan SOP yang begitu ketat. Dan macam mana kita nak buka dan bagaimana kita nak membantu sektor-sektor seperti penerbangan yang terkesan begitu besar. Bukan itu saja, pengaturan awam. Kemudian kita juga lihat ada satu cabaran baru dalam sektor maritim. Dan kesemua ini, saya rasa pengalaman 18 bulan di bawah PM8 boleh saya bawa dan saya akan meneruskan kerja dasar-dasar yang perlu kita terap ataupun projek yang perlu kita jalankan, memastikan ada kesinambungan dasar yang telah kita garisi sebelum ini. Ketika tempoh ini juga tidak ada kementerian yang dapat lari daripada keluhan malah kecaman masyarakat, Datuk Seri. Ramai yang kecewa dan takut dengan begitu banyak ketidaktentuan. Pengalaman Yang Berhormat Datuk Seri sendiri dalam usaha untuk mengimbangi kenapa sesetengah industri itu tidak boleh dibuka terlebih dahulu untuk mengawal penularan, dan sekarang ini bagaimana untuk mengimbangi dari segi pengawalan penularan ini dan memulihkan dan memakmurkan semula ekonomi dari aspek MOT. Okey, kalau kita melihat sektor pelancongan misalnya, ianya bermula dengan sektor penerbangan. Kita yang membawa masuk penumpang daripada luar negeri atau pelancong dari luar negeri. Dan barulah kita dapat merancangkan sektor pelancongan dalam negara kita, termasuk hotel-hotel dan semua peluang perniagaan yang wujud dalam industri pelancongan. Jadi bila berdepan dengan situasi ini, kita dapati bahawa untuk 18 bulan yang kebelakangan ini, memang dari segi sektor penerbangan, penerbangan daripada luar negeri hanya merupakan 2% dari segi jumlah penumpang berbanding dengan sebelumnya. Dan sudah tentunya jumlah ini menyebabkan sektor penerbangan itu amat terkesan daripada penularan wabak 19. Dan kita lihat banyak negara, mereka telah mula dengan program vaksinasi, termasuk Malaysia, dan kita mencapai lebih daripada 80%. Sudah tentunya kita kena hidup bersama dengan virus ini. Dan apabila negara lain, negara jiran pun sudah mula membuka secara gradual atau beransur-ansur, sudah tentunya Malaysia tidak terkecuali. Jadi kita kena merancang, dan apabila kita buat pembukaan tu, kita kena berwaspada. Kerana kita tak boleh buka tanpa pematuhan SOP yang lebih ketat. Sebagai contoh, mungkin sektor penerbangan terpaksa mematuhi satu SOP, termasuk ujian RT-KN, antigen ataupun RT-PCR yang dikenakan, seperti mana yang telah digarisi oleh MKN. Pada waktu yang sama, kita juga lihat frekuensi penerbangan ini. Macam mana kita nak aturkan? Kalau kita buka, kita tidak buka dalam sektor, kesemuanya sektor kita buka. Contoh, domestic flight.
Ya. Ianya sudah tentunya dalam fasa berikut kita beranjak kepada domestik ataupun penerbangan domestik. Dan kemudian baru kita buka secara regional dan berdasarkan negara sumber. Dan contohnya negara yang masih tidak pulih, kita kena mengawal juga. Dan pematuhan itu adalah sesuatu yang perlu dibuat oleh pihak syarikat penerbangan, semua syarikat penerbangan. Jadi dalam konteks ni kita tahu bahawa kos akan ada perbezaannya, kos pematuhan. Kedua dari segi domestic flight akan kita tambahkan. Dan ketiga, kita juga akan melihat bukan setakat itu. Penerbangan ni baru nak mula dan penjualan tiket macam mana kita nak kawal. Dan ianya juga beri kesan kepada pengangkutan awam yang lain. Macam mana dengan bas ekspres? Kalau kita benarkan dia rentas negeri, kalau kita capai vaksinasi 90%, sudah tentu permintaan dah ada. Dan kita kena melihat perancangan secara holistik termasuk pengangkutan darat, iaitu dalam sektor pengangkutan awam, dan juga kita akan lihat. Kalau kita tengok sektor rail, rail ini cuma 20 lebih peratus atau 30% ya, daripada jumlah kapasiti asal sebelumnya. Dan kita lihat pre-COVID ini, satu jumlah yang besar. Saya beri contoh, KL Sentral, 200,000 orang menggunakan KL Sentral satu hari. Dan setakat ni, kalau tak ada PKP, mungkin dia sampai hampir 100,000. Dan bila ada PKP, dia akan berkurangan. Dan bila kita buka nanti, sudah tentunya kita akan berdepan satu angka yang menghampiri 200,000 juga. Dalam keadaan ini, kita tidak mahu kluster pula diwujudkan. Jadi kita kena mengimbangi antara kita membuka semula sektor ekonomi dan pada waktu yang sama pematuhan SOP dan macam mana kesemua pemain-pemain industri ini dapat membantu kita. Dari segi pengawalan dan bukan saja itu, dan rata-rata kita nak tengok kalau pelajar nak balik sekolah. Sektor pengusaha bas sekolah pula. Apa yang kita boleh bantu. Dan mereka yang nak belajar mengambil ujian memandu. Sekarang tertunggak 462,000 calon yang nak mengambil. Kalau semua kita benarkan dia buat sekali, sudah tentu akan menjadi huru-hara. Jadi kita kena manage dengan betul-betul. Dan ini antara perkara yang saya dapat lihatlah. Dan pada waktu yang sama, kalau kita tengok maritim, satu peluang yang mungkin kita sebelum ni tak terbayang, bahawa sektor maritim pelabuhan kita jauh lebih baik berbanding dengan sebelum COVID, prestasi lebih baik kerana orang tak lagi gunakan penerbangan ataupun air kargo dan mereka perlu menghantar barang keperluan asas dan keperluan itu ada. Dan ini adalah satu anjakan yang besar dari segi kuantiti yang kita uruskan. Ini peluang perniagaan. Tapi macam mana kita nak mengawal rakyat Malaysia ni tidak terkesan kalau ada pandemik dan sebagainya. Dan macam mana kita nak mengawal mereka yang datang masuk ke pelabuhan kita. Kesemua ini memerlukan satu perancangan yang cukup rapi. Bercakap tentang koordinasi, Yang Berhormat Datuk Seri, kita lihat bagaimana penggunaan platform digital itu naik sekali ganda. Bagaimana pula pemerhatian ini dan juga situasi ini diambil oleh Kementerian Pengangkutan untuk memperbaiki lagi jaringan di Malaysia ini secara digital? Okey, satu soalan yang sangat baik. Kerana saya selalu menggunakan contoh JPJ. JPJ ni menguruskan pendaftaran 32 juta kenderaan di Malaysia. 16 juta lesen memandu. Belum lagi mengambil kira yang komersial dan lain-lain transaksi. Bermakna ini antara agensi yang paling besar di Malaysia yang kena berdepan dengan rakyat. Kalau kita benarkan mereka semua pergi beratur, sudah tentu akan jadi masalah kesesakan di JPJ. Kedua, kalau kita mengahad orang yang pergi atau mengunjungi JPJ, kita tak boleh selesai backlog. Kutipan kerajaan akan terjejas. Betul. Maka kita gunakan multi-prong approach atau pendekatan pelbagai, di mana pertama, kita galakkan dia membayar secara talian. Kita ada MyEG platform. Mereka boleh gunakan platform yang sedia ada. Mereka boleh pergi pejabat pos dan macam-macam. Ini satu ya. Kedua, saya juga melihat JPJ ini adalah antara agensi yang paling pertama, yang pertama membuka kaunter sehingga 100%. Bermula daripada 6 hari bulan September. Kita buka. Kerana kalau kita tak buka, kapasiti kita cuma mungkin 60%, 60% daripada asal. Tetapi kesemuanya tertunggak. Bila buka nanti,
semua akan pergi bergegas ke JPJ dan akan memberi masalah pada kita. Jadi pertama, galakkan menggunakan secara online. Tapi orang kampung tak biasa. Dan mereka terpaksa gunakan cara. Apa cara yang boleh kita buat? Okey, kita memudah carakan mereka. Kita benarkan mereka pergi. Tak payah temu janji seperti sebelumnya. Sebab temu janji, dia punya slot tu tak cukup. Kita benarkan. Kita berikan mobile unit di mana kita link dengan teknologi kita. Tak ada isu. Kita benarkan mereka buat pembayaran. Mereka boleh gunakan kios kita. Ini antara yang kita gunakan. Dan apa yang menjadi perancangan utama kita ialah digitalisasi untuk perkhidmatan JPJ. Ini antara yang perlu kita buat. Kerana kita lihat ada proses yang boleh kita permudahkan melalui digital. Dan ini antara perkara yang menjadi penekanan kita bagaimana kita bantu. Macam contoh saya jawab di parlimen tadi, iaitu Institut Memandu. Dari segi ujian, teori, macam mana kita boleh percepatkan. Ada 73,000 calon yang nak mengambil. Macam mana dengan cara yang lebih baik? Kedua, soal integriti. Kalau menguji seorang calon, dulu tak ada monitoring system. Kita bercadang untuk masang kamera, nak masang sensor. Di parking pole pun kita letak sensor supaya tak ada orang boleh mempertikaikan ujian tersebut. Ini cara terbaik kan kita boleh kawal daripada pusat kawalan. Dan begitu juga kalau kita lihat dari segi rekodnya perlu dicerap dengan baik. Dan kesemua ini menggunakan teknologi yang canggih, sensor dan sebagainya, penrekodan yang cukup baik bagi memastikan semua proses berjalan dengan baik dan penuh dengan integriti. Dan ini yang kita dah. Sebab kementerian ni, khususnya JPJ, banyak berurusan dengan rakyat. Bila berurusan dengan rakyat, Datuk Seri, dan juga ada sistem penyampaian KPI yang telah pun diletakkan, pandemik ataupun tidak, ataupun endemik, rakyat mahukan bendanya sampai pada waktu yang sepatutnya. Jadi sejurus dengan itu, apa antara perbincangan yang dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan kepada Kementerian Kewangan, khususnya untuk bajet yang akan dibentangkan ini? Okey, salah satunya ialah kita nak tambah mobile unit. Kerana ini satu perkhidmatan yang sangat popular, kawasan orang asli, kawasan pedalaman, kalau di Sabah, Sarawak, memang itu kalau mereka nak pergi JPJ jauh, jauh, kita boleh pergi, reach out. Dan pada waktu yang sama, kita boleh mengutip hasil. Dan kita minta lebih kurang 30 unit untuk kita bagikan setiap negeri itu mungkin ada 2 atau 3 untuk membantu negeri-negeri yang mana kawasannya luas. Itu salah satu projek yang touch point. Kedua ialah menambah kios. Dulu kita letak kios di dalam JPJ. Orang boleh buat secara kendiri. Tapi sekarang kita memikirkan di bangunan, mungkin Balai Raya atau pembangunan UTC. Ada yang kita buat di mana-mana. Kalaulah ruang perniagaan itu tak dikenakan sewaan, kita akan letak bangunan kerajaan dan sebagainya. Ini membantu kita. Dan ini akan memudah cara rakyat dan mereka akan rasa dalam beberapa minit secara kendiri mereka boleh uruskan semua urus niaga ini. Dan ini antara yang kita minta lah. Dan pada waktu yang sama kita juga bantu golongan B40. Yang mana kita tahu kalau mereka melahirkan anak, kita kena pemasangan macam kursi keselamatan yang CRS ni. CRS ni penting. Dan kita perlu ada satu insentif bagi pada ibu bapa yang golongan B40 apabila anak mereka telah dilahirkan, macam mana kita boleh membantu. Saya tengah berbincang dengan Kementerian Kewangan dan saya berharap dalam bajet ni akan ada perkara yang dipertimbangkan oleh MOF. Datuk Seri, dalam pengalaman Datuk Seri mengetuai kementerian, apa juga portfolio sekalipun, dari segi sinergi ataupun komitmen daripada semua warga kementerian itu sangat penting. Jadi dari aspek keluarga Malaysia ini, bagaimana aspirasi itu diserapkan di kalangan setiap warga kementerian supaya apa yang dibawakan dapat kembali kepada masyarakat dengan kualiti yang sangat baik? Saya rasa semangat keluarga Malaysia ni memang diterap. Di bawah MOT ataupun JPJ, nombor satu, kita tak ada gender bias. Itu dalam sebuah keluarga yang inklusif. Tak kira siapa, kita bantu semua. Kedua, dari segi golongan yang perlu kita bantu. Sebagai contoh, tak kira Melayu, India, Cina, Iban, Bajau dan sebagainya. Kalau kita bagi bantuan, kita bagi bantuan pada semua. Pemandu taksi, pemandu e-hailing, pada waktu yang sama kita juga pada pemandu bas. Dan kita membantu mereka dalam keadaan susah. Apabila kita dapat membantu mereka melepasi rintangan ini, selepas tu
mereka dapat menyara hidup. Saya rasa kita kena berasa prihatin terhadap golongan ini, ya, yang mereka yang makan pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan kebanyakannya kalau tengok tempoh 3 bulan mereka yang jadi pengajar dekat Institut Memandu, mereka tak ada gaji. Sekarang kita benarkan mereka buat berdasarkan kapasiti vaksinasi. Dan kita juga melihat, kesian juga, bukan semua orang boleh buat. Dan saya bagi contoh, kalau kita kata di JPJ, banyak runner. Ya. Runner ni sebenarnya sudah lama sampai sekarang memberi ejen perkhidmatan untuk bantu. Selagi mereka tak buat perkara yang tak betul, mereka ni sebagai ejen perkhidmatan. Jadi kita nak mudah cara. Orang yang tak boleh menggunakan perkhidmatan atas talian, mereka tetap gunakan cara untuk memudah menjimatkan masa mereka. Jadi kita kena berlaku adil pada semua. Ya. Senior citizen mereka datang ke JPJ. Kita bagi counter khas untuk bantu mereka. Golongan yang mempunyai yang memerlukan keperluan istimewa, kita bantu. Jadi saya rasa kita sebagai satu keluarga Malaysia, kita mengambil kira, kita sensitif dengan kesemua perkara ini. Dan sudah tentunya dalam keluarga MOT ni besar. Kita mencakupi sektor pengangkutan udara, darat dan juga maritim. Dan kesemua ini sudah tentunya melibatkan stakeholder pemegang taruh yang ramai. Ya. Jadi saya rasa semangat keluarga Malaysia ni secara inklusif, tak kira siapa, tak kira di mana, kita akan bantu. Dan malahan dasar yang kita buat akan memikirkan keperluan di Sabah, Sarawak. Semalam saya membicarakan tentang kabotaj polisi yang diterima agak berlainan di Sabah dan Sarawak. Ya. Kita kena lebih fleksibel melihat keperluan Sabah dan Sarawak. Kerana dalam konteks keluarga, kerana mereka berdasarkan kepada inventory latar belakang yang berlainan. Ini contohlah. Dan untuk itu kita juga ucapkan selamat berjaya untuk kementerian di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri, dengan pengalaman Yang Berhormat Datuk Seri. Kita harapkan juga dengan kesediaan dan untuk kita beralih ke fasa seterusnya, sedikit Yang Berhormat Datuk Seri, pesanan Datuk Seri kepada warga masyarakat dalam peralihan kita dari pandemik ke endemik ini. Kita mendoakan terbaik untuk rakyat Malaysia. Kita tahu kita dah sengsara hampir 18 bulan, tetapi ini sebagai satu ujian Tuhan lah. Dan kita kena bergerak dari sini dan kita kena mematuhi SOP kerana penularan COVID-19 ni ada suatu perkara yang dihadapi oleh dunia. Tak usahlah kita melenting, tak usahlah kita marah, tapi yang penting kita tabah menghadapi kehidupan dan apa juga ujian atau dugaan kita dapat menempuh dengan baik. Dan saya yakin dengan semangat keluarga Malaysia, kerajaan akan lakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. InsyaAllah. Terima kasih atas kesudian Datuk Seri bersama kami. Dan untuk itu, sekian saja inklusif pada kali ini bagi pihak penerbit Rosnandi Zahor dan semua kru. Terima kasih kerana menonton siaran kami. Sehingga ke siaran yang selanjutnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.